Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qa'idud du'atil mujahidin wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ya'tiyallahu bi amrihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh keberkatan ini dapat kita sama-sama mengambil lagi pengajian daripada buku kita ini, insya-Allah. Dan kita masuk muka surat yang ke-58 dalam buku 25 ayat Al-Quran pilihan, muhasabah jiwa dan minda. Dalam tajuk puasa bukan sekadar puasa. Daripada komentar penuh mendalam oleh Asy-Syahid Said Qutb tadi, kita dapat melihat betapa ibadah puasa, atau dalam erti kata lain puasa yang diwajibkan, yakni Ramadan, bukanlah sekadar ibadah untuk berlapar dan dahaga. Sebab itulah puasa ini dia ada tujuan yang terbesar. Tapi ramai orang mengambil puasa ini sekadar lapar dan dahaga. Kam min shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak lebih puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Kalau kita faham sebenarnya bukan hanya puasa, ibadah lain pun dia tidak difardukan kerana semata-mata kefarduan. Tetapi ada hikmah dan wisdom yang besar di dalam setiap ibadah yang Allah berikan. Di sinilah menyebabkan kita lihat, kita kena faham apa tujuan sebenar dari segi puasa. Katanya ada satu matlamat yang mahu dicapai daripada Ramadan. Itulah dia melahirkan hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, dengan puasa itu untuk melahirkan hamba yang bertakwa. Apa penting takwa ini? Kerana kan Allah sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja ibadah itu diterima daripada orang-orang yang muttaqin. Kalau orang tu tak bertakwa, Allah tak terima amalannya. Sebab tu amalan apa pun syaratnya muttaqin. Allah nak orang itu bertakwa baru Allah terima. Takwa sebagaimana yang telah disentuh oleh Asy-Syahid tadi membawa maksud sensitif, mudah tersentuh. Kerana takut untuk melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada umat Islam. Lepas tu kita lihat kan, hari ini ada coronavirus yang jadi isu dalam semua keadaan hari ini kan. Ramai dah menyekat kemasukan warga Cina, warga daripada negara China ke daerah-daerah mereka, termasuk Singapura, Rusia pun dah sekat. Jadi ceritanya adalah
bila manusia tu hilang sensitif dia, sampai benda yang jijik pun dimakan. Untuk anak tikui yang masih lagi baby, bukan merah, warna hitam, tak masak, duk bergerak lagi tuan-tuan, cicah dengan kicap campur dengan cili tuan-tuan, makan mentah-mentah. Tuan, bila dah sampai tahap manusia tidak ada sensitivity, benda yang jijik pun dijadikan makanan tuan-tuan. Kelawar dijadikan makanan, tak tahan tu lipan tu benda bisa pun jadi makanan. Ulat bulu yang kita kena tangan tu gatal, dia boleh masuk dalam mulut tuan-tuan. Punya kebal orang-orang ni. Sebab tu bila tengok betul lah Islam mengajar kita menjadi sensitif, menyebabkan kita tak akan buat kerja-kerja yang jijik dan pada pandangan manusia itu sendiri tidak masuk akal. Orang-orang yang berakal sihat akan buat perkara demikian. Tuan, sebab tu Islam mengajar kita sensitivity ini, dan hasil sensitivity ini ataupun punca sensitivity ini adalah berpunca daripada amalan yang dekat dengan Allah, melahirkan ketakwaan. Jadi menyebabkan syukur, alhamdulillah. Kan? Ada Islam semua rahmat tuan-tuan. Haiwan pun rahmat. Kan? Semua rahmat. Kita tak boleh makan, dipanggil insek, kan? Dipanggil bararif, benda-benda yang tak boleh sembelih. Islam simple ya. Benda tak boleh sembelih, yang tak boleh sembelih sebab dia tak ada urat ni, tak ada. Dia tidak ada halkum, tidak ada urat amrah ni ataupun urat merih ni, tak ada. Jadi tak boleh lah. Sebab macam apa tuan-tuan, lipan, ulat gonggok, apa lagi, ulat beluncah, ni semua tak boleh makan sebab tak boleh sembelih. Hanya ada satu saja yang boleh makan tanpa sembelih, namanya al-jarad, iaitu belalang. Itu pun sebab ada hadis, nahnu naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazwat. Kami pergi perang dengan Nabi 7 kali perang. Naqulu fiha al-jarad. Kami makan dalam medan perang itu, kami makan belalang. Itu ada hadis. Selain pada belalang tak ada. Mentadu pun tak boleh makan tuan-tuan. Kan? Jadi ceritanya Islam melarang benda tersebut kerana itulah Allah Ta'ala tahu ada penyakit yang akan dibawa oleh benda-benda ni tuan-tuan. Jadi cantiknya Islam bila dah terbukti dari segi kejadian-kejadian yang sekitar kita, baru kita nampak, wow, ini hikmah kenapa Tuhan tak bagi makan. Tapi sebelum ni orang kata tak. Makan makanan ini menghasilkan kebaikan untuk kesihatan manusia. Makan ulang untuk jadi tenaga batin kuat. Makan kelawar ni supaya nafas jadi makin power, menjadikan orang tu makin awet muda. Ni semua tak betul, ialah penyakit mari tuan-tuan. Di situlah hikmah terbesar kan. Sebab tu Islam ni dia memberikan kebaikan yang banyak, walaupun tak sampai dari segi pemikiran manusia, tapi terbukti setelah melihat kejadian, ya kita tahulah Islam memang terbaik dari segi memberikan kerahmatan kan. Jadi sebab tu takwa ni sensitif dengan hak orang, sensitif tak mau ambil bukan hak kita, sensitif untuk menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan pada kita, sensitif bahawa bila kita mengadakan suatu perkara yang pada undang-undang tak boleh nak kenakan tindakan pada kita, tapi kita tahu kalau kita menipu, kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Macam mana boleh terhasil? Sebab puasa itu sendiri mengandungi banyak perkara. Amanah. Orang tak lihat tapi kita boleh amanah, tidak makan dan tidak minum. Apa lagi? Ada yakin bahawa walaupun tak makan seharian, yakin Allah Ta'ala tidak akan bagi kita mati tuan-tuan. Allah tak dah. Dan hari ni pun memang ada satu diet yang dibuat oleh Barat, iaitu 8 jam makan, 16 jam fasting, puasa. Dia ada kaedah untuk diet sekarang ni yang Barat sendiri perjuangkan, makan 8 jam, puasa 16 jam.
16 jam puasa, makan boleh 8 jam. Maknanya start puasa tu dia cuma start malam lah. 6:30 petang dah habis makan, esok tengah hari pukul 12 baru makan. Ini ada style puasa hari ini, menunjukkan bahawa di situ mereka sendiri melihat bahawa puasa adalah elemen yang baik untuk jiwa, baik untuk perut, baik untuk akal. Setelah mereka buat research dan kajian, Islam dah terbukti lama. Cuma orang kita tak buat kajian tu tak nampak. Mak Saleh buat kajian, dia nampak. Cuma kita tak buat kajian pasal kita dah beriman lah kot. Tak payah kaji-kaji apa dah, pakai beriman terus lah. Cuma nak bagi cerita di situ. Itulah kemanfaatan yang ada kepada pensyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baiknya Islam kan. Dia kata takwa yang akan menjadikan kita alert dengan hak dan yang batil. Itu paling mustahak. Menjadikan kita yakin ada hak, ada batil. Dan kita tidak akan bersama dengan kebatilan. Kita tak akan bersama dengan kebatilan. Menjadikan kita lebih berhati-hati dan berusaha untuk mengambil yang terbaik. Ada hak, ada batil. Jangan tengok orang, jangan tengok grup. Tengok hak dan batil. Islam ni mudah. Siapa yang berada dalam neraca hak, dikira hak. Siapa yang berada dalam neraca batil, dikira batil. Hadis Nabi itu jelaskan, "Lau Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad, lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri pun aku akan potong tangan. Sebab kebatilan itu berlaku jika Fatimah itu mencuri walaupun dia anak aku. Jelas. Nabi dah bagi satu jami' manik, satu perkataan yang orang tak payah nak pertikaian lagi. Tak ada discussion dah. Bahawa kalau Fatimah mencuri sebab Fatimah berada dalam kebatilan, aku potong tangan dia. Senang kan? Itu yang Islam ajar. Jangan sampai jadi orang bila terkena dengan pihak kita, kita bela. Unsur akhaka zaliman au mazluma, kan Nabi ajar. Bantulah saudara kamu yang buat zalim dan yang kena zalim. Para sahabat Nabi kata, yang kena zalim kami tahu Rasulullah. Macam mana nak membantu sahabat kami yang buat zalim? Nabi kata, cegah mereka daripada melakukan kezaliman. Itulah yang hak. Bila mereka berada dalam batil, kita tak akan bersama walaupun dia puak kita, walaupun dia anak kita, walaupun dia keturunan kita. Mesti tegas dalam bab ini, tuan-tuan. Ini dapat dipaparkan dengan jelas melalui dialog Sayyidina Umar Al-Khattab dan Ubay bin Ka'ab berkata berkait takwa. Apa itu takwa? Tanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an kepada Ubay bin Ka'ab. Pernahkah kamu menyusuri jalan yang penuh berduri? Balas Ubay bin Ka'ab dengan suatu pertanyaan yang mendungga. Pernah, jawab Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa yang kamu lakukan? Pintas Ubay bin Ka'ab. Jawab Umar, aku angkat sedikit pakaianku dan melangkah dengan hati-hati. Jawab Umar lagi. Itulah takwa simpul Ubay bin Ka'ab. Hati-hati dalam perjalanan. Nak buat keputusan, hati-hati. Nak tengok apa pun hati-hati. Nak bercakap apa pun hati-hati, tuan-tuan. Betul lah, bila kita dah makin hidup lama ni, kita nak cakap apa pun kita akan hati-hati. Dulu masa muda kita cakap apa kita nak cakap. Tapi bila berusia ni sikit, banyak responsibility, banyak tanggungjawab, banyak benda dah kita lalui. Bila kita nak cakap tu kita akan fikir, kalau aku cakap ni apa dia punya kesan dia, apa dia punya akan jadi lepas ni, kan? Tambah yang ada jawatan, lagilah. Sebab tu orang yang ada jawatan, dia lagilah kena pakai hadis Nabi tu. Hadis Nabi tu, min husnil Islam min mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan Islam seseorang, dia kena meninggalkan bercakap benda yang dia tak patut cakap. Jangan cakap. Sebab kalau dia cakap, jadi suatu benda yang akan dinilai bukan saja oleh orang ramai, tapi oleh dunia. Kalau jadi pemimpin lah, kita kata kalau saya jadi pengurusi surau, saya akan bagi beras percuma tiap-tiap hari Isnin. Kalau saya jadi pengurusi surau. Tapi kalau saya jadi pengurusi surau,
Hari Senin saya akan bagi berah. Jangan terlajak tuan-tuan. Sebab nak ambil mana berah? Kalau berah belum ada tuan-tuan. Jangan mudah bercakap. Sebab tu kita akan lebih berhati-hati. Cakap berhati-hati, tindakan berhati-hati, nak memberi keputusan juga berhati-hati. Jadi itulah takwa. Takwa ni lebih kepada al-ihtiyat, hati-hati. Dia ada dua. Hati-hati dengan zon. Yang kita tak boleh zon, wasangka buruk tak boleh. Hati-hati boleh. Kan? Hati-hati boleh. Kan? Macam orang kata, sekarang ni kan kerajaan belum lagi mewartakan warga China yang datang masih lagi boleh. Walaupun dah ada kes virus ni tuan-tuan. Orang Cina masih boleh masuk. Maka kita pun komen lah. Tak payahlah masuk. Tutuplah. Jangan bagi visa, hentikan visa tu sebab bimbang kot-kot virus tu datang. Ada orang kata ni syak wasangka. Tak baik syak wasangka. Oh, malang tuan-tuan. Orang yang otak tak sampai malang. Kan? Dia ada beza syak wasangka dengan hati-hati tuan-tuan. Kan? Kalau kita tengok satu rumah ada duduk berdua-duaan, kita kena hati-hati. Kita kena ambil satu perasaan ni kahwin tak lagi ni. Itu hati-hati. Kok depa ni tak kahwin. So kita kena hati-hati. Kita tak boleh wasangka buruk. Kita kena hati-hati. Kita kena ambil perasaan kalau depa ni tak kahwin macam mana? Itu dipanggil hati-hati. Itu bukan syak wasangka tuan-tuan. Jadi kena betul lah. Jadi syak wasangka itu tak boleh. Tapi hati-hati kena ada selalu. Macam kita main surau lah. Motor kita kunci handle. Kita pun tak kunci handle dengan kita kata tak ada siapa nak curi. Kita tak boleh sangka buruk kat orang. Dia selapan ni. Orang selapan ni semua baik-baik. Mana dia depan nak curi motor kita. Keluar alhamdulillah. Qalu salamah. Tak ada tuan-tuan. Maka tuan-tuan pun kata tak ada pula motor no. Tapi tak boleh syak wasangka lah. Tak. Hati-hati dengan syak wasangka sangat beza. Kunci tengkok tu kerana kita hati-hati. Kita tak boleh syak wasangka orang curi. Tapi kita kena hati-hati. Semoga jangan jadi kecurian. Itulah bezanya orang takwa. Orang takwa ni dia boleh beza tuan-tuan. Yang kita takut tak boleh beza. Kan? Tak boleh beza. Takut tuan-tuan. Tak boleh beza tu menjadikan takut. Sebab tu mintalah berlindung dengan Allah. Daripada tak boleh membezakan yang hak dengan yang batil tuan-tuan. Saya tengok kawan-kawan kita ni sampai hak dengan batil pun tak boleh beza tuan-tuan. Kan? Ni macam baru ni duk bincang pasal hari Ponggal tuan-tuan. Bukan hari Punggai. Punggai orang Kedah tuan-tuan. Dia hari Ponggal kan? Hari Ponggal ni, apa hukum kita menyambut hari Ponggal? Saya nak tanya orang Syak 8 dia dah sambut hari Ponggal ni. Ada Hindu ke sana ni? Tuan-tuan, masyarakat India 7% je pun. Mufti wilayah keluar jawapan merayakan hari Ponggal dengan perayaannya adalah perayaan agama. Menyertai Ponggal dengan niat untuk mengambil acara agama dalam agama Hindu hukumnya haram. Tapi kalau sebagai pemimpin masyarakat menyertai Ponggal kerana meraikan mereka yang merayakan itu. Kita tak sertai perayaan, kita cuma pergi sebagai tetamu, kita tak follow semua amalan dia, kita cuma duduk di hidang berah dia masak tu di atas meja kita. Hak tu kata mufti masih boleh, namun di situ ada pertikaian. Tak apalah. JAKIM keluar kenyataan lagi serius. Ponggal tak boleh sambut, haram hukumnya. Tak dibenarkan. Okey, kita setuju dengan pendapat itu. Dan kita juga setuju dengan pendapat mufti. Ingatlah, mufti tetap kata merayakan Ponggal itu haram. Tapi kalau sebagai pemimpin masyarakat, meraikan kerana mereka merayakan Ponggal dengan kita hadir. Bukan mengikut amalan mereka. Tapi sebab kita bukan pemimpin, kita ustaz, tak payah pilah, mengarut semua tu. Ini cerita dia kan. Ini kita sebut kot-kot lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan di sini ada kaum India. Tuan-tuan pula jaga adun sini. Dia panggil apa? Ahli majlis sini. Tuan-tuan kena pergi. Itu okey. Tapi bukan tuan-tuan pergi pakai sari. Tuan-tuan pula lebih India daripada Hindu tu tuan-tuan. Itu tak boleh.
Kata ambil lah pandangan itu. Tetapi kok mana pandangan pun tak boleh memaksa orang Islam dengan mengugut siapa yang tak merayakan Ponggal akan dikenakan tindakan. Oh, tak betul tu. Sebab tu kita takut tadi adalah tak boleh beza. Sebab takwa ni benda paling besar adalah membezakan yang hak dan yang batil, tuan. Kita kena 2-3 kali view. Jangan sampai kita sendiri rasa aku ni jadi alat siapa ni? Aku ni alat mempertahankan Islam sebab nak tunjuk Islam rahmatan lil alamin, ataupun aku alat menjaga orang lain sampai Islam tidak terjaga. Kena faham tu kan? Di situ kita kata takwa tu kena jelas. Saya tak apa kalau orang yang memang berpihak kerana ada kepentingan. Tapi bila tengok komen-komen orang dalam Facebook, saya dah rasa macam dia pun tak boleh beza yang mana hak, yang mana batil. Tu yang menyedihkan tu. Tak boleh beza dah, tuan-tuan. Tak boleh beza. Takut tuan-tuan bila tak boleh beza ni. Sebab tu kena istighfar banyak, doa pada Allah Ta'ala banyak. Jangan sampai aku tak boleh beza yang mana hak, yang mana batil, tuan-tuan. Itu terjadi kerana manusia terlampau ta'assub, mengikuti, mengambil pendapat, dan sampai tahap mereka tidak belajar mizan yang betul, timbangan yang betul. Ni baru ni orang duk kutuk, saya kutuk tu dah. Saya pun tak faham kenapa ada satu agenda baru di kalangan budak-budak ngaji agama ni, hak baru naab ni. Budak-budak baru naab ni, hak mana balik Azhar ni, baru balik ngaji pada Azhar, pergi kutuk dan kritik Syekh Qutb sampai darjat menuduh Syekh Qutb mengkafirkan orang. Tuan-tuan, kita tak duduk zaman Syekh Qutb, kita tak faham. Kita duduk zaman sekarang. Kod mana salah Syekh Qutb sekalipun, dia ada zaman dia. Nak kritik satu ulama, adab dia adalah ulama itu sezaman dengan kita. Kalau ulama tu tidak ada zaman dengan kita dan dia sudah mati, kita tak boleh kata dia sesat kecuali dia memang sesat yang nyata. Tapi kalau dia tidak sesat yang nyata, kita tak boleh dengan kalam kita menyalahkan Syekh Qutb. Hari ni orang duk kutuk Syekh Qutb, bawa balik tulisan dia, tunjuk kesilapan dalam kitab Fi Zilal dan menyatakan Syekh Qutb salah dalam bab ni. Kurang adabnya orang hari ni, tuan-tuan. Ilmu saja tinggi tapi akhlak dan takwa tak ada. Ini benda kita takut. Sebab tu kita kena faham. Everything is about attitude, tuan-tuan. Kan orang putih pun sebut benda yang sama. Kalau kamu hebat terang mana pun, you be the best, but you don't have attitude, you are nothing. Kan itu bahasa orang putih kan. Kamu tak ada attitude, kamu memang pandai, kamu hebat, tapi kamu tak respect the others, kamu tak ajak orang lain discuss. Kamu tak great mana, tak hebat mana. Orang putih pun ada benda tu dalam agama lagi yang bercakap pasal takwa ni. Tolonglah henti-hentikan. Tuan-tuan, saya tak minta lah tuan-tuan nasihat. Cuma saya tak nak kita terlibat. Ingat, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, ada orang duk kutuk ulama, tuan-tuan jauhilah. Ana bari'um minhum, aku berpisah diri daripada mereka. Ni orang duk kutuk Tok Rojahadi ni. Saya bukan tak apa nak kutuk Tok Rojahadi pasal politik tu, kutuk lah. Tapi sampai tahap mempertikaikan ulama, keilmuan dia orang yang benar, tu saya tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab orang ni kalau sampai tahap boleh kritik orang yang tidak sederajat dengan dia, habis hilang takwa. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Sembahyang pun tak ada value, puasa pun tak ada value, pasal tak sampai hakikat yang dikehendaki dalam puasa dan solat tu. Solat kehendaknya adalah khusyuk. Kalau tak sampai khusyuk, fokus, faham, tak boleh. Puasa fokusnya adalah takwa. Kalau tak sampai takwa, tak ada guna. Haji fokusnya adalah tajammuk, penyatuan. Kalau haji tak boleh buat penyatuan, tak ada nilai adalah haji. Pergi haji bergaduh pasal nak cium Hajarul Aswad, teruk. Tak betul? Jadi kena betulkan. Kalau tidak, kita teruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar diajar oleh Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Berhati-hati bila berjalan yang penuh dengan problem dan masalah. Kita kena jaga-jaga, jangan silap buat keputusan. Itulah maksud takwa. Jadi Ramadan menghasilkan perkara itu, tuan-tuan. Sebab tu kita gembira tiap-tiap tahun nak masuk Ramadan.
Celuk-celak bulan 4 ni dah nak Ramadan, tuan-tuan. Tuan-tuan pun kena stand by lah duit derma nak bagi ke ustaz. Tu saja tuan-tuan Ramadan, tuan-tuan. Kan ni dia baik. Ramadan mewajibkan kita berpuasa. Dan puasa mempunyai pantang larangnya yang jika dilanggar, maka terbatallah puasa kita. Antaranya makan dan minum di siang hari. Dan antara lain adalah melakukan perkara seperti hubungan seks. Pahala puasa juga dikatakan berkurangan. Bahkan boleh hilang jika kita tidak menjaga diri dari maksiat yang lain. Ini menjadikan orang yang berpuasa sangat sensitif dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Puasa ni sampai tahap bercakap pun kalau tak betul, merapu, lara, kurang pahala. Jadi kita akan berhati-hati dalam semua keadaan. Jaga mata, jaga telinga, kan? Jaga anggota, tak mendekati isteri, kan? Bahkan ulama sebahagian menyatakan kalau bercumbuan dengan isteri di siang hari Ramadan, untuk orang muda batal puasa. Untuk veteran tak apalah. Tak apa, pasal biasanya veteran tak lajak mana sangat. Orang muda takut terlajak, tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi di situ pun ada pantang larang dia. Semoga tidak mengurangkan sedikit pun nilai puasa. Sebenarnya hal ini ibarat satu simulasi. Kan simulasi orang bawa simulasi kapal terbang sebagai contoh, kan. Dia kata simulasi kepada kehidupan itu sendiri dia sebagai satu taktikal untuk kita betul-betul menghayati kehidupan ni. Yang mana keimanan kita boleh terbatal atau terosak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu agama ni dia bukan jaga kita sampai tak buat benda. Dia jaga kita supaya kita tak masuk ke tempat-tempat yang silap, kan? Jaga kita supaya jangan kita pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, tak buat benda dilarang tu pun menjadikan manusia Muslim ni makin kreatif, kan? Baru ni satu pelakon tu ditawarkan berlakon, dia dah pakai tudung. Tawaran tu hendaklah membuka tudung. Kita pun tak faham yang nak dibuat tu berlakon, kan? Nak buat tu buka tudung. Kalau tutup aurat dan berlakon, apa salahnya, tuan-tuan? Menjadikan kita makin kreatif untuk mengelakkan yang dosa dan ambil jalan yang pahala, tuan-tuan. Kalaulah Allah Ta'ala suruh dengan satu arahan, tugas kita bukan mempertikaikan arahan Allah, tapi cari jalan macam mana nak bagi arahan Allah itu lagi cantik, sebab kita ada kreativiti, tuan. Ni pertikai. Pertikai itu pun tidak memberi bekas apa-apa pun kalau benda itu dilaksanakan. Dan kalau dia biarkan, menyebabkan lagi buruk kepada Islam. Kan baru ni ada geng G25, tuan-tuan. Saya pun tak tahu G tu stand for what lah. Saya ingat gila kot. Gila 25 ni, kan. Pensyarah, PhD, pernah duduk dengan UNICEF. Boleh pertikai nak hapuskan JAKIM, tuan-tuan. JAKIM ni badan yang tidak ada undang-undang. Boleh kata bahawa kalau orang Islam nak murtad, silakan. Apa masalahnya? Itu hak mereka. Kenapa menyekat hak mereka murtad? Bila orang Islam cakap pasal nak murtad ni? Pernah buat kajian ke? Kenapa orang Islam tu meninggalkan Islam? Kita yang duduk di lapangan, kita tahu kebanyakan orang meninggalkan Islam kerana kasih sayang. Itu saya dapat make sure, tuan-tuan. Kita jumpa dengan orang yang pergi tengok geng-geng murtad ni, yang dah balik pada Islam. Bila tanya kenapa keluar Islam, satu saja: sebab tak ada siapa sayang saya. Saya bercinta dengan satu perempuan. Dia perempuan. Perempuan bercinta dengan perempuan. Dulu bercinta dengan laki-laki. Dah laki-laki itu selalu dera saya, selalu buat saya macam-macam. Saya dah fed up nak bercinta dengan laki-laki. Saya pun bercinta dengan perempuan. Ni dia panggil lesbian, tuan-tuan. Lesbian. Maka mereka pun duduk sekali kasih sayang. Akhir sekali sampai tahap mereka nak mendirikan rumah tangga. Nak mendirikan rumah tangga, mana boleh daftar perempuan nak kahwin perempuan. Nanti anak confuse. Anak pun tak boleh beranak. Nak beranak ke mana, tuan-tuan? Agama tak bagi hubungan itu. Apa dia buat? Keluar Islam. Kerana dalam Kristian, dalam agama lain, boleh dikahwinkan pasangan lesbian. Itu saja. Rupanya bila kaji, bukan pasal agama sangat, pasal kasih sayang. Pasal apa tak cari ustaz? Cari ustaz kan penuh dengan kasih sayang, tuan-tuan.
Pi cari mangkuk ayun tu pasal apa? Ni orang surau ni kan banyak. Pakcik-pakcik ada ujung ni semua steady lagi. Ni boleh lagi, tak ada masalah apa. Jadi ceritanya adalah, bila tak cari orang yang betul, cari orang yang salah, memanglah hang takkan dapat kasih sayang. Maknanya punca kasih sayang saja. Kenapa keluar masuk Kristian? Sebab tak ada makan, orang tak bagi saya makan. Saya pergi masjid, orang halau. Saya datang ke gereja, gereja support saya. Tuan-tuan, hari ni tak ada. Orang Islam pun dah banyak bagi bantuan, tuan-tuan. Orang Islam pun walaupun taklah kaya. Lepas tu kita ni, kalau kita kaya, lagi banyak bantuan kita boleh bagi. Setera kita ni tak kaya, tuan-tuan, dah banyak duit kita daripada Malaysia keluar pergi ke sampai Afrika, sampai dia buat collection baru ni, nak bawa dia pergi Syria, nak hantar tepung. Tuan-tuan, nak hantar tepung. Orang ni sanggup masuk ke Syria, tak boleh masuk, tapi sebab nak hantar tepung, sebab orang Malaysia bagi tepung, tuan-tuan, pergi sampai sana. Kita sangat pemurah. Itu setera tak ada duit, tuan-tuan, tapi kita tetap buat kerja-kerja kebajikan. Sebab tu kalau orang kata kurang kasih sayang, dia jumpa orang tak betul, ya. Sebab tu kita nak kena kempen, bukan keluar Islam. Yang kita kena kempen hari ni, bagi balik kerahmatan, kebaikan. Sebab tu nak cari orang soleh, marilah masjid. Nak cari orang betul, marilah masjid. Pi cari di kelab malam, cari di zuk, memang tak jumpa, tuan. Walaupun zuk tu ada qalqalah kubra, tuan, tapi tak jumpa, tuan. Zuk, tuan. Cari sini, tuan. Sini orang soleh banyak, kan? Betul, bukan semua orang terima, tapi akan ada orang yang menerima, tuan-tuan. Sungguh kalau semua orang pakat main minta sumbangan bantuan, kita pun nak menyampah agak. Tapi ada masanya kita boleh bincang, duduk discuss macam mana nak tolong orang. Itu sepatutnya. Lepas tu kesolehan itu patut menguasai. Saya selalu kempen benda ni, tuan-tuan. Orang soleh tak boleh dikuasai, sebab dia akan rosak. Orang soleh mesti menguasai. Macam mana orang soleh nak menguasai? Tuan-tuan, benda ni simple, ya. Orang soleh jangan cuba fikir nak duduk bawah orang. Dia mesti kena fikir buat sesuatu semoga dia duduk di atas. Tuan-tuan, hari ni saya tengok dah ada beberapa pasaraya Islam, bukan pasaraya, kedai-kedai runcit Islam yang disenaraikan. Ada baru ni lesung mat. Dia ada satu pasaraya, tuan-tuan, dia pun ni buat minyak lesung. Bukan minyak lesung, minyak masak lah, tapi je nama dia lesung. Kalau betul-betul minyak lesung habis, minyak masak je namanya lesung. Tuan-tuan, dia pun buat dah lesung mat. Ada yang tak silap nama Arif Mat gitulah, maknanya dah buka mat-mat kecil ni. Saya duk tengok ada satu yang problem orang Islam kita adalah tidak menyambut ke arah itu. Kita alhamdulillah benda-benda lain kita sambut. Dari segi akikah kita sambut, dari segi korban jama'i kita sambut, betul tak, tuan-tuan? Tahun lepas sini upah ekor lembu dah. 5 tu banyak tu 5 tu. Maknanya saya pergi dekat tempat saya tu, tak ada orang Melayu, tuan-tuan, semua Myanmar, Rohingya. Mereka conquer 25 ekor dah. Nak cerita bahawa orang Islam dari segi bak nak kelak duit bak tu cukup kuat. Tapi mana nak cari investor-investor yang ada duit sikit-sikit, yang nampak saja macam lesung mat ni, pergi tanya, kamu nak investment tak? Kami boleh bagilah dalam 1,200, 1,300, 1,400. Kami collectkan satu bulan, bagi dana pada kamu. Kamu buka lagi. Kami tak mampu dah. Cuma kami ada duit-duit sikit-sikit yang boleh kami gunakan. Kalau orang semua fikir macam tu, yang tak ada trusted, kepercayaan tu saja. Saya baru ni ada satu orang, saya ceramah dekat dengan bandar dekat Nilai tu, bandar Tasik Seri Mahkota ya. Seri Mahkota ya. Situ banyak orang pencin. Orang pencin pada UKM pergi duduk sana ramai kan. Saya subuh tu habis saya cerita pasal beginilah Rasulullah berbisnes. Ada satu kawan tu dia kata, asal ustaz, saya nak balik dah tadi kuliah subuh. Tapi saya duduk pilah dengar, mata pun nak pejam dah masa kuliah subuh. Tiba-tiba ustaz sentuh pasal perniagaan, saya terus bangun ustaz. Pasal apa abang terus bangun? Saya ni ustaz, developer, baru nak jadi developer kali pertama ni. Ada satu lot tanah dekat dengan situ? Apa nama? Allahu Akbar. Allah tak mari pula nama tempat tu, dekat Bangi tu. Sungai Merak. Dekat Sungai Merak tu ada satu lot tanah. Saya dapat lot tanah tu
tuan tanah duk tanya saya bila ni, saya tak ada modal Ustaz, saya perlukan 12 juta. 12 juta Ustaz, saya duk cari investor untuk sama dengan saya, tapi kebanyakan semua tak bagi. Tanpa saya minta, investor Cina mari. You mau berapa? Kita boleh kasih, tapi you tak boleh buat seorang, you mesti duduk bawah I. Habis. Saya tak mau duduk bawah dia Ustaz. Kalau duduk bawah dia, dia makan kita Ustaz. Saya duduk cari ni, Ustaz tolonglah saya. Saya kata ginilah abang, saya tak boleh buat apa, saya cuma ada kuliah, ada ceramah. Itu pun biasa saya jumpa veteran perang ya. Saya try lah abang. Kok depa ni kok ada kok depa teringat di mana-mana orang ada duit banyak. Boleh link dengan abang, saya try bagi tahu. Kok dengan saya duk bagi tahu ni projek abang jadi, abang boleh buat, abang boleh pergi jauh. InsyaAllah disitulah bermulanya umat Islam bila sebut tentang penyatuan, bukan hanya berkaitan dengan akikah, korban, haji semata-mata, tapi sampai masuk urusan menguasai. Umat Islam hari ini dah boleh buat penyatuan. Saya kata saya boleh teriak, saya boleh riau, saya boleh habaq. Kalau ada orang berminat, boleh. Sebab tak mustahil. Jangan tunggu nak kena ada 1 juta, 2 juta baru benda tu nak jadi. Yang saya percaya, McDonald bila rekrut dulu, dia cari investor yang kaya-kaya, semua reject proposal dia sebab nak berniaga burger. Cerita nak berniaga burger macam adik depan tu berniaga burger otai, gitulah. Bila rekrut berteriak pada investor-investor yang kaya ni, semua pakat gelak dekat dia. Last dia buat apa tuan-tuan? Dia tak pergi dah investor besar, dia pergi ke church, dia minta ruang pada church untuk tarik orang-orang awam bagi invest pada dia. Dia ambil 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Dia kumpulkan jadi dana sampai McDonald boleh jadi besar. Dia pun bermula di church, tuan-tuan. Takkan umat Islam tak boleh bermula di masjid? Di tangan kita bukanlah tak ada duit sangat, tapi kalau jumlah sedebuk juta tu memang tak ada lah. Cuma yang timbul sekarang ni kepercayaan. Orang tu boleh percaya tak? Dia boleh deliver tak? Yang tu cerita lain pula. Tapi nak cerita hari ni, inilah sepatutnya yang masjid dan surah exercise. Semoga kita tak dimamah, dimakan oleh orang lain. Orang lain bukan ada duit, tapi mereka ada kumpulan, gabungan, grup yang memang membantu tuan-tuan. Saya harap masjid akan jadi tahap itulah tuan-tuan. Kan? Macam mana nak mula? Jangan tanya saya lah. Sebab how to begin is not my business. Tuan-tuan. Business saya adalah how to convince people to make this happen. Tu saja saya tuan-tuan. Saya kena galakkan orang buat tuan-tuan, insya-Allah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya
Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Ramadan itu ibarat kem latihan untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa ini tadi. Muka surat 60. Mengapa? Agar kita lebih kuat dan mantap untuk menghadapi sebelah bulan yang lain sebelum dipertingkatkan lagi kekuatan kita atau dibaiki lagi prestasi kita dalam Ramadan yang seterusnya. Sebab tu kalau kita nak jadikan dunia ni imarah dan baik, umat Islam memang kena berjuang takwa ini sampai merata di atas muka bumi. Tuan-tuan, bila umat Islam tidak menguasai, takwa pun tak boleh buat. Takwa hanya jadi pakaian peribadi tapi tidak menjadi pakaian kepada nation, kepada setempat, kepada state dia. Takkan jadi ya. Sebab tu kita tengok hari ni, tuan-tuan, bila jumpa orang-orang yang tidak bertakwa, tak ada iman, tak ada Tuhan, dia boleh buat apa saja. Video di Thailand baru ni, dia rompak kedemah tuan-tuan, dia masuk tengah pasar raya tu, tembak dia tembak orang hak jaga kedemah, dia tembak customer, dia tembak, dia pecahkan tempat mah tu, dia ambil, dia belah tuan-tuan. Sikit pun tak ada perasaan bersalah membunuh orang kiri dan kanan. Benda tu di Thailand tak jauh mana pun, sebab dah tak ada dah nilai menjaga manusia. Lepas tu saya selalu pesankan, saya selalu sebut dan saya selalu kata, Qardawi pernah sebut perkataan Mak Saleh, orang etis pernah kata, kalau Tuhan tak ada, kita kena buat bagi Tuhan ada. Semoga manusia ada nilai dia nak pegang dan semoga dia tidak lakukan kejahatan di atas muka bumi. Hatta sang etis pun kata kena wujudkan Tuhan untuk pastikan muka bumi ni aman dan baik, tuan-tuan. Manusia ni kan unlimited power, dia boleh buat apa saja, tuan-tuan. Saya perlu sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada orang masuk penjara daripada tak reti buka kunci, pandai buka kunci, tuan-tuan. Saya jumpa satu orang tu, dia kerja dia buka kunci rumah. Polis selalu panggil dia untuk buka kunci mana-mana yang tak boleh buka. Dia kerja satu kedai kunci, tuan-tuan. Kebetulan rumah saya itu kunci tak boleh buka. Saya duk katok tak boleh, ambil gaji besi tak boleh, dia standard steel tu tak boleh buka. Saya panggil dia, mari rumah. Saya kata, abang boleh buka kunci? Boleh. Bayar apa? 50. Dia jenis cengih tu. Dia jenis cekak jegir. Kata budak ni macam penjenayah kan. Kata kanah ni. Mari ke rumah, tuan-tuan. Ni kunci nak kena buka, saya kata. Masa saya nak pergi ambil air untuk awak. Okey. Saya masuk dalam rumah nak ambil, dia buka siap dah. Kata cekap je budak ni. Yang aku punya perosoh 2-3 hari tak lepas-lepas. Saya tanya, adik cekap tu nak buka? Oh, masuk penjara banyak kali lah. Masuk penjara banyak kali lah. Dulu tak apa reti buka. Dalam penjara tu belajar macam-macam. Sampailah dia kata polis tak boleh sekat dia dah. Polis tak boleh sekat, mana rumah pun dia boleh buka. Tak boleh sekat dah. Lalah polis buat apa? Polis kerjasama dengan dia. Polis ambil dia jadi ejen polis. Kalau ada rumah tak boleh buka, polis panggil dia. Dan polis letak dia kerja kedai tu. Dia nak gaji lah. Dia tak ada duit tu ya. Cuma sedih apa? Yang dia pergi kerja tu kedai Cina. Sebab Cina yang mampu bagi kerja dekat dia. Kalau tunggu kedai orang Melayu, sudah tentu akan buat kopok pisang, tuan-tuan. Jadi dia tak apa cekap buat kopok pisang, dia cekap buka kunci, tuan-tuan. Di situ membuktikan pada kita, manusia ni dia unlimited power, dia boleh buat apa saja. Takwa yang menyekat dia, tuan-tuan. Takwa itu paling besar. Sebab tu kita duk belajar, kita duk amal puasa ni. Sebab tu kita suruh anak-anak kita sambut puasa. Semoga dia juga termasuk kelompok bertakwa. Saya setakat ni alhamdulillah anak-anak tak menghadapi gejala sosial yang banyak sebab saya tak bagi dia jauh sangat. Saya wajibkan mereka solat berjemaah, puasa kena ikut, iftar kena pergi, kalau ada program agama kena ikut. Itu saja resepi kenapa orang tak buat jahat, tuan. Jadi hak tu benda yang harus kita ambil faham. Takwa lah menjadikan kita manusia, tuan-tuan. Dia kata, kan apabila kita katakan kita beriman kepada Allah, kita katakan kita sedia tunduk kepada arahannya, suruhannya dan tegahannya, akan kita patuhi sepenuh hati kita. Untuk itu kita perlukan jiwa yang sentiasa sensitif dengan apa yang diredai dan dimurkainya. Sebab tu alhamdulillah di Malaysia orang kita masih sensitif, sangat sensitif. Itu tanda kita beriman. Saya tak nampak orang Malaysia tak beriman.
Bila ada artis buat benda pelik, kita akan tak suka kau-kau. Kita akan rasa benda tu salah. Bila ada anak Melayu kita bubuh tatu, kita akan kata tak betul, benda ni tak kena hindarkan. Maknanya kualiti iman kita masih kuat. Cuma pada orang macam G25, dia panggil ini jumud, ini ortodok, ini tak terbuka, ini tidak open minded. Oh, bagi dia open minded ni kena pakai selak dalam ya tuan-tuan. Nah, baru open minded tu open sungguh. Nah, bukan minded yang open. Nah. Biar kita berlituk penuh, tapi kita tahu urusan dunia kan. Lepas tu jangan tengok orang pakai serban tu bodoh tuan-tuan. Kadang-kadang pandangannya tepat. Saya orang duk kutuk tu orang jadi kan. Kutuk. Kawan pernah buat satu gagasan paling hebat. Apa dia? Negara teknokrat, negara tanpa pembangkang. Dulu orang panggil apa? UG, United Government kan. Semua bukan MU lain, tu Manchester United lain tuan-tuan. United Government lain tuan-tuan kan. UG orang rati UG ni apa nak jadi UG tuan-tuan. Sekarang apa jadi pada Indonesia? Mereka sedang buat kerajaan teknokrat. Jokowi ada pesaing dia dalam merebut presiden. Dia dibantai teruk kerana Jokowi dia katakan menipu dalam pemilihan presiden. Dia tahu isu ni tak selesai. Apa digunakan? Dia gunakan UG tuan-tuan. Hak mana kalah dia ajak join dia. Mari dia lantik kawan-kawan kalah jadi timbalan dia, jadi orang yang boleh tolong dia. Dia ambil orang-orang yang jadi usahawan, yang buat Gojek itu jadi menteri di bawah dia, yang pandai dari segi ilmu apa, datang bantu kerajaan. Hari ini Jokowi boleh dapat suatu investment daripada UAE tuan-tuan, minta maaf. 90 bilion tuan-tuan masuk ke negara dia. UAE bagi 90 bilion untuk investment di Indonesia. Ada kilang di Malaysia, tutup, pergi buka di Jakarta tuan-tuan. Automatically orang kita hilang pekerjaan 300 orang. Bila 300 orang hilang pekerjaan, kalilah satu orang ada 4 orang, 1,200 orang menderita kerana kilang tu tutup pasal tak ada investment. Pergi ke sana tuan-tuan sebab ekonomi makin stabil. Sampai ada orang tulis artikel, kita bimbang, takut lepas ni yang jadi parti bukan orang Indonesia lah, yang jadi parti kita pasal sebab kena pergi kerja di Indonesia tuan-tuan. Inilah idea seorang ulama yang hebat. Tapi sebab dia pakai serban, tak boleh cakap orang putih, well you know. Bila tak boleh cakap orang putih, he's not good person you know. Tu ya tuan-tuan. Oh mangkap betul ya tuan-tuan. Di situlah kita kata bahawa jangan tengok kepada cakap, tengok kepada appearance, tengok kepada idea. Jangan kita tu'jibaka qawluhu fil hayati dunya. Tengok cakap dia macam bagus, sedangkan dia belum proof boleh buat apa saja tuan-tuan. Belum proven dia boleh buat apa yang dia cakap. Tak payahlah tuan-tuan. Cari orang yang boleh membuktikan apa yang dia cakap. Indonesia dah buat tuan-tuan. Kerajaan tak ada pembangkang. Bila investor tengok tuan-tuan, oh suka dia kerajaan stabil. Pembangkang bersama dengan kerajaan stabil lah tuan-tuan. Cakap dengan macam politik, tapi tak. Ini yang menjadi punca apa yang jadi pada kita sekarang ni tuan-tuan. Bercakap sikit politik, cakap sikit politik, cakap sikit politik, cakap apa pun politik tuan-tuan. Tak mau. Sebab tu saya cuba elakkan cakap politik. Tapi politik kena cakap dalam kacamata yang benar, bukan bercakap dalam kacamata kepartian. Tu tak boleh. Dia akan merosakkan banyak perkara tuan-tuan. Sebab saya selalu pesan, siapa-siapa main kuliah saya, kalaupun dia orang apa pun, janganlah ta'asub dengan kelompok dia. Jangan. Saya tidak ta'asub dengan kelompok yang saya sokong. Tuan-tuan pula jangan ta'asub tuan-tuan. Baru-baru ni saya tengok Dr. Hasri agak bagus. Dia bantai siapa saja tuan-tuan yang tak kena dengan Islam. Itu bagus tuan-tuan. Dr. Rozaimi dulu yang agak-agak macam bias sikit lah pun tak apa bias dah. Tengok dia bantai siapa saja yang memang kalau pandangan tu tak kena dengan Islam tuan-tuan. Okeylah, maknanya kita nak orang yang bercakap biar dia membetulkan negara ni tuan-tuan. Ni jangan sampai tahap bila puak dia jilat tak mau tuan-tuan, sampai tak kira apa tuan-tuan. Kita pun jangan begitu tuan-tuan. Dengan sebab kita penyokong MU, kita tak boleh terima Liverpool mengalahkan MU. Tu tak betul tuan-tuan.
Bila Liverpool hebat, kita akuilah Liverpool tu hebat tuan-tuan sekarang ni. Wallahu alam. Cukup sekadar tu kuliah kita pada malam ni. Insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan apa kita bincang. Insya-Allah ada tabung di belakang sana tuan-tuan untuk tujuan sumbangan tuan-tuan bagi maqas dan tujuan-tujuan dakwah yang saya buat insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ada yang terbaik ni insya-Allah. Innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin.